Selamat malam, salam sejahtera. Oh, rupa-rupanya ini adalah cerita sebenar tentang pertemuan Khairi Jamaluddin dengan Muhyiddin Yassin. Ini adalah maklumat yang serupa-rupanya berlaku pertemuan antara Muhyiddin dengan Khairi Jamaluddin. Ramai walaun tulis kata mereka berita gembira, ada yang kata mereka membawa berita gembira. Tapi rupa-rupanya Khairi Jamaluddin mendedahkan sebaliknya, yang lebih mengejutkan kita semua dan mengecewakan juga kepada Muhyiddin. Dalam banyak-banyak tajuk yang kita terima, ada satu tajuk yang paling bagus, yaitu ditulis oleh sabudinhusin.com dengan tajuk KJ sebenarnya sudah tolak, tapi Muhyiddin minta fikir lagi. Ini adalah tulisan daripada Sabudin Husin. KJ sebenarnya sudah tolak untuk menyertai Parti Bersatu, tapi Muhyiddin minta untuk fikir lagi. Itu tajuk utama di sabudin.com. Satu lagi tajuk daripada Sinar Harian ialah bukan Sinar Harian, daripada Berita Harian ialah KJ kata Muhyiddin suruh saya fikir lagi. Ini hampir maksudnya sama dengan apa yang ditulis oleh Sabudin Husin, yaitu KJ kata Muhyiddin suruh dia fikir lagi. Kerana kenapa? KJ tolak ataupun KJ tidak berminat untuk menyertai Perikatan Nasional. Itu sebab Muhyiddin suruh dia fikir lagi. Jadi apa jawaban Khairi? Jawaban Khairi nanti kita akan tunggu atau nanti kita akan kongsikan dengan Anda. Namun saya tertarik untuk membacakan apa yang ditulis dalam sabudinhusin.com. KJ sebenarnya sudah tolak, tapi Muhyiddin minta fikir lagi. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin memberi bayangan tidak akan menerima pelawaan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyertai Bersatu. Saya bacakan sekali lagi. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin memberi bayangan tidak akan menerima pelawaan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyertai Bersatu. Bercakap ketika podcast keluar sekejap, bekas Menteri Kesehatan itu mengakui Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu meminta beliau untuk berfikir lebih lanjut sejurus menyuarakan pandangannya mengenai tawaran yang dikemukakan. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan secara jelas mengenai jawaban diberikan kepada Muhyiddin, meskipun ia kelihatan menjurus ke arah menolak pelawaan ahli Parlimen Pagoh itu. Saya fikir lagi. Pelawaan dibuat Muhyiddin. Saya pun sudah bersetuju untuk berfikir lagi dan saya pun minta Muhyiddin atau beliau beri sedikit masa. Itu pengakuan Khairi Jamaluddin yang amat mengejutkan kita. Disangkakan Khairi sudah menyertai Bersatu. Disangkakan Muhyiddin berjaya memikat Khairi Jamaluddin dengan tawaran beberapa jawatan atau tawaran jawatan. Nampaknya itu tidak dapat mengumpan Khairi Jamaluddin untuk menyertai Parti Bersatu. Bagaimanapun, kata Khairi, bagi saya ada jawaban muktamad mengenai pelawaan itu sudah ada. Tetapi beliau, Muhyiddin, minta supaya saya berfikir lagi. Jelaslah di sini. Apabila Muhyiddin kata supaya minta dia berfikir, KJ berfikir lagi, ini memberikan gambaran bahwa KJ sebenarnya sudah membuat penolakan. Dewan Undangan Negeri DUN pun belum dibubarkan. Jadi ada sedikit masa lagi untuk apa-apa berlaku, kata Khairi Jamaluddin. Bagi saya, ada kata putus. Tetapi apabila pemimpin yang saya sanjungi minta saya fikirkan lagi, kita fikir lagi lah, katanya kepada bekas yang juga bekas Menteri Belia dan Sukan. Semalam, sumber Perikatan Nasional PN memaklumkan Khairi Jamaluddin tidak akan menyertai mana-mana parti politik termasuk Bersatu maupun menubuhkan parti baru dalam waktu terdekat. Ia susulan pertemuan Khairi dengan Muhyiddin yang dikatakan berlangsung di kediaman Perdana Menteri ke-8 itu di Bukit Damansara di sini kemarin. Muhyiddin pada Mei lalu mengakui ada menawarkan jawatan dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu kepada Khairi jika beliau mahu menyertai parti itu.
Pengerusi Perikatan Nasional PN itu mendedahkan tawaran berkenan dikemukakan kepada Khairi selepas bekas ahli Parlimen Rembau berkenan dipecat daripada UMNO pada Januari lalu. Beliau dipetik berkata, tawaran itu dibuat selepas mengambil kira kemampuan Khairi memberi sumbangan bagi memperkukuh kedudukan Bersatu, selain ketokohannya sebagai pemimpin politik muda. Nampaknya ada kepentingan untuk Khairi menyertai Bersatu. Yang menjadi persoalan kita ialah Khairi Jamaluddin sebenarnya mempunyai potensi bersama dengan Bersatu kah, ataupun hanya Bersatu yang mahu mempergunakan Khairi Jamaluddin kerana ketokohannya dan juga seorang pemimpin politik muda. Sejauh mana Khairi Jamaluddin dapat berserasi dengan Parti Perikatan Nasional kalau dia bersama dengan Perikatan Nasional Bersatu? Saudara-saudara sekalian, nampaknya pengakuan daripada Khairi Jamaluddin ini benar-benar mengejutkan kita. Saya sangka hujan di tengah hari. Rupa-rupanya panas sehingga ke petang. Saya ingat selepas Khairi Jamaluddin mengatakan bahawa hala tuju ekonomi Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan ini tidak ada hala tuju dan seakan-akan cuba menyerang, mengecam Anwar Ibrahim. Dan Khairi juga kata Anwar Ibrahim mempunyai masalah untuk menarik sokongan orang Melayu, dan dia juga kata bahawa bukan gelombang hijau yang akan melanda tetapi tsunami tidak puas hati yang akan berlaku. Saya sangkakan Khairi Jamaluddin membuat kenyataan itu kerana sudah berminat dengan Muhyiddin Yassin. Rupa-rupanya pengakuan ini menolak sama sekali sangkaan saya bahawa Khairi akan menyertai Perikatan Nasional dan Bersatu. Nampaknya signal isyarat yang diberikan oleh bekas Ketua Pemuda UMNO ini, iaitu Khairi Jamaluddin, sebenarnya tidak lebih, tidak kurang memberi bayangan tidak akan menerima pelawaan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyertai Bersatu. Tetapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah beliau mengakui, bekas Menteri Kesihatan itu mengakui Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu meminta supaya Khairi berfikir lebih lanjut sejurus menyuarakan pandangannya mengenai tawaran yang dikemukakan itu. Saya pun sudah bersetuju untuk berfikir lagi dan saya pun minta beliau beri masa sedikit, kata Khairi Jamaluddin mendedahkan perjumpaan beliau, isi perjumpaan beliau dengan Muhyiddin Yassin. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan secara jelas mengenai jawapan diberikan kepada Muhyiddin meskipun ia kelihatan menjurus ke arah menolak pelawaan ahli Parlimen Pagoh itu. Kata KJ lagi, beliau meminta masa supaya dapat berfikir lagi. Dewan Undangan Negeri DUN pun belum dibubarkan, jadi ada sedikit masa untuk apa-apa berlaku lagi, kata Khairi Jamaluddin. Bagi saya sudah ada kata putus, kata Khairi, tetapi apabila pemimpin yang saya sanjungi minta saya fikirkan lagi, kita fikirkan lagi lah, kata beliau. Makna kata Khairi sudah ada keputusan namun diminta oleh Muhyiddin untuk pikir lagi. Jadi maksudnya betul lah tajuk sabudinhusin.com ini. KJ sebenarnya sudah tolak, tapi Muhyiddin minta fikir lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, mengejutkan kita adalah apabila pemimpin Perikatan Nasional mula tak puas hati dengan langkah strategi yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Ada yang mula kepanasan, ada yang mula tak suka, ada yang mula rasa bahawa strategi Anwar Ibrahim amat berkesan. Strategi Anwar Ibrahim amat membakar. Bahkan dapat membuatkan mereka akan kalah. Strategi Anwar Ibrahim bersifat serampang dua muka. Saya sebenarnya sangat suka dengan strategi Anwar Ibrahim yang dibuat oleh beliau sekarang ini. Apabila Anwar Ibrahim tahu di mana titik yang perlu beliau ambil, permulaan yang perlu tepat, sasaran yang tepat. Jadi boleh anggap Anwar Ibrahim ini adalah perancang strategi yang luar biasa. Jadi itu sebab Anwar Ibrahim memang layak diangkat dahulu sebagai
Menteri Keuangan terbaik Asia. Selain itu mungkin pada waktu ini boleh dianggap seperti itu karena kita tahu pemulihan ekonomi Malaysia jauh lebih baik, lebih tinggi daripada negeri-negeri yang tertentu atau negara-negara yang tertentu, maafkan saya. Antara langkah strategi yang telah diambil oleh Anwar Ibrahim yang pada pendapat saya tak pernah diambil oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini, karena mungkin rasa takut, tak boleh bercakap, tak boleh memberikan fakta, takut nanti disoal pula, terutamanya pemimpin kerajaan yang tak dapat berdebat langsung. Saya fikir ada seorang bekas Perdana Menteri yang tak pernah berdebat, yaitu Muhyiddin Yassin. Bahkan ada banyak kali dalam media sosial mengatakan Muhyiddin Yassin sebenarnya tidak berapa gemar untuk muncul secara live karena beliau tidak biasa berhadapan dengan media. Selain itu, dia tidak biasa untuk disoal. Dan ada juga mengatakan bahwa Muhyiddin Yassin tidak suka membuat sidang media yang melibatkan media dan pertanyaan atau sesi soal jawab. Tapi Anwar Ibrahim yang dia lakukan ialah dia bertemu dengan orang-orang bijak pandai yang ada di Malaysia. Mana tempatnya bijak pandai ini? Di university. Anda tahu, yang masuk university itu ialah golongan bijak pandai, golongan-golongan yang memang pemikir. Oleh sebab itu Anwar Ibrahim suka masuk ke university untuk membuat jelajah, bukan sekadar menyebarkan perkara yang sepatutnya mereka perlu dengar dan tahu, tapi Anwar Ibrahim juga memberikan penerangan-penerangan yang hebat berkaitan dengan kemelut yang melanda kerajaan, bukan sekadar politik. Saya seringkali melihat jelajah Anwar Ibrahim, banyak kali beliau sebenarnya bukan sekadar bercerita politik, tapi beliau menjelaskan hal-hal yang sepatutnya diceritakan kepada mahasiswa. Di samping itu, untuk mengelak mahasiswa mendapat maklumat yang bersifat fitnah ataupun palsu, tak benar. Contohnya, dalam perkara melibatkan kedaulatan Malaysia, sempadan Malaysia yang telah dijadikan naratif politik baru-baru ini, rupa-rupanya apabila Anwar Ibrahim menjelaskannya secara bersemuka dengan semua orang, terutamanya mahasiswa, rupa-rupanya ada cerita yang lebih tepat. Jadi itu lebih baik kita dengar. Tapi biasalah, musuh-musuh politik Anwar mula tidak suka dengan langkah strategi luar biasa yang diambil oleh Anwar Ibrahim ini, yaitu bertemu dengan pelajar-pelajar bijaksana, pelajar-pelajar di university, dengan membuat berbagai alasan pula. Antaranya, ada pemimpin Perikatan Nasional yang mengatakan Anwar Ibrahim perlu menghentikan lawatan ke university dan perlu fokus pemulihan ekonomi. Saya sebenarnya masih memikir sejak dari petang tadi saya baca berita ini daripada Malaysia Kini, saya berpikir apa kaitan lawatan Anwar Ibrahim dengan pemulihan ekonomi? Bagaimana lawatan Anwar Ibrahim ke universiti itu boleh menyebabkan pemulihan ekonomi terencat? Saya tidak boleh melihat langsung perkaitannya, kerana Anwar Ibrahim walaupun dia membuat lawatan ke universiti, dia masih melaksanakan tanggungjawab dan kerjanya sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan untuk pemulihan ekonomi. Lagi pula ada menteri-menteri di bawah beliau itu yang bekerja. Dan kita tahu Anwar Ibrahim ini bukan seperti Perdana Menteri yang lain. Beliau seorang yang hardworking. Kadang-kadang kita hairan. 2 jam yang lepas dia ada di Kedah, 2 jam lagi dia ada di Johor, 2 jam lagi dia ada di Kuala Lumpur, 2 jam lagi dia ada di Turki, 2 jam lagi dia ada di China, 2 jam lagi dia ada di Parlimen. Ini kehebatan Anwar Ibrahim. Dia tak mahu ponteng, dia tak pernah ponteng. Lainlah pemimpin yang lain, pergi ke Parlimen pun ponteng-pontengkan. Tak tahulah apa alasan mereka, tapi ada pemimpin pembangkang ni yang dah banyak kali dah tak masuk Parlimen, tak datang Parlimen. Itu yang perlu dipersoalkan, bukan lawatan Anwar Ibrahim ke universiti ini yang perlu dipersoalkan. Saya tak setuju apabila
pemimpin ini kata hentikan lawatan ke universiti, fokus pemulihan ekonomi. Saya pikir ini sekadar satu perasaan risau dan takut kerana Anwar Ibrahim sedang membawa gelombang muda. Kalau Karti Pembangkang membawa gelombang hijau, Anwar Ibrahim membawa gelombang muda. Dia tahu titik untuk mendapat kepercayaan yang paling bagus ialah melalui golongan muda. Lagi pula golongan muda ini amat progresif, aktif, dinamik, kreatif, dan mempunyai pemikiran yang terbuka. Minda mereka amat terbuka. Seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya menumpukan sepenuh perhatian ke arah menangani kesusahan rakyat dan ekonomi negara daripada membuat lawatan ke kampus untuk bertemu pelajar. Ahli Parlimen PAS mewakili Besut iaitu Cik Muhammad Zulkifli Jusso berkata sesi perjumpaan Anwar dengan pelajar universiti boleh dilihat sebagai program kempen politik secara terbuka di universiti yang bertujuan untuk mempengaruhi undi anak muda menjelang pilihan raya negeri tidak lama lagi. Pengundi muda turut merasai kesusahan yang dilalui keluarga mereka. Mereka boleh menilai sendiri kredibiliti dan prestasi kerajaan hari ini yang menyelesaikan masalah ekonomi negara tanpa perlu kepada pertemuan demi pertemuan yang diatur bersama Perdana Menteri, kata beliau. Saya tidak setuju dengan apa yang beliau kata ini. Kerana perjumpaan dengan Perdana Menteri itu akan menceritakan yang benar, sebenar-benarnya. Tetapi yang selalu tersebar melalui media sosial, terutama TikTok, Facebook dan sebagainya, itu adalah unsur yang paling tidak benar. Jadi sangat penting sebenarnya Perdana Menteri membuat lawatan seperti ini, pertemuan seperti ini, penjelasan seperti ini. Satu pertanyaan saya kepada ahli parlimen ini, kalau kamu mempunyai kuasa nanti, kamu akan tiru. Kamu tak tiru ke langkah ini? Saya pikir hanya kerana mereka tak pernah fikir sebelum ini, maka mereka tak buat. Tapi kalau mereka terfikir, mereka akan dahulu buat. Nanti kalau mereka akan menjadi berkuasa, saya pikir mereka akan turut meniru langkah dan strategi Anwar ini. Atau mereka akan lebih teruk lagi daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan pelajar mahasiswa. Ada mungkin mereka terus tinggal di universiti. Kata beliau, rakyat katanya tetap tidak yakin bagaimana kerajaan Madani mahu menyantuni isu-isu kesusahan hidup dan keluh kesah rakyat, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah dia isu yang hangat pada malam ini. Sekian dulu apa pendapat kamu. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Ada orang tulis bulan September atau bulan Ogos kerajaan akan tumbang. Apa alasannya? Kita pun tak berapa pasti. Yang pastinya persoalan ini timbul. Mungkinkah kerajaan bertukar lagi selepas PRN? Tarikh pilihan raya PRN ke-15 di 6 negeri yang masih berbaki selepas PRU 15 November lalu bukan rahsia lagi. Umum sudah tahu, PRN di Selangor, Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan diadakan paling lewat pun pada awal atau pertengahan Ogos ini. Itu sebabnya apabila paling lewat pun pertengahan Ogos ini, seluruh 6 negeri ini harus melaksanakan pilihan raya negeri, maka ada menjangkakan kerajaan perpaduan akan tumbang pada bulan September. Semua jentera parti yang bertanding telah bersiap siaga, kecuali ada beberapa negeri masih peringkat akhir pengagihan kerusi. Pengagihan kerusi ini selesai agak lewat kerana semua parti telah bergabung dalam satu organisasi politik yang dinamakan Pakatan Harapan PH dan juga Perikatan Nasional PN. Sebelum ini proses pengagihan kerusi tidak rumit, kerana masing-masing bertanding atas nama parti sendiri, seperti Barisan Nasional dengan komponen utamanya MCA dan MIC. Manakala PAS pula, tidak ada masalah kerana parti itu bertanding atas namanya sendiri dan mudah untuk menyenaraikan nama calon serta akan
meletakkannya di mana-mana kerus yang difikirkan mereka perlu. Sekarang, tidak boleh meletakkan calon sesuka hati kerana rakan gabungan juga perlukan kerusi untuk bertanding. Jadi berlaku sedikit kerumitan dalam pengagihan kerusi kerana kerusi akan dibahagikan sama rata antara komponen gabungan. Berbalik kepada PRN di 6 negeri ini pula, masing-masing antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional yakin dapat mempertahankan negeri yang disandang, malah tidak mustahil ada 1-2 negeri yang bakal bertukar pemerintahan. Parti mana yang dinobatkan menang majoriti akan diketahui pada malam pilihan raya nanti yang akan diumumkan secara rasmi oleh SPR. Pelbagai persoalan mula timbul. Dapatkah Perikatan Nasional mengekalkan 3 negeri yang disandangnya, iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah? Manakala Pakatan Harapan pula, dapatkah mengekalkan Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor? Jadi maknanya 3 lawan 3. Siapa yang akan lebih hebat? Senario PRU 15 pada 19 November lalu menjadi kayu ukur kepada pengundi. Sama ada hendak mengekalkan negeri yang diperintah oleh PN dan PH atau mereka merasakan patut ditukar kepada kepimpinan baharu. Semuanya terpulang kepada pengundi kerana mereka yang akan menentukan nasib negeri mereka diperintah oleh siapa. Antara negeri yang selesai menjalani proses pilihan raya negeri ialah Melaka pada 20 November 2021, Johor pada 12 Mac 2022 dan Perlis, Perak dan Pahang pada 19 November 2022. Daripada 5 negeri yang telah selesai ini, 4 dimenangi Barisan Nasional PH, iaitu Melaka, Johor, Perak dan Pahang. Manakala Perlis dimenangi Parti Perikatan Nasional PN. Di sini menyaksikan BNPH sudah mendahului 4-1, tidak termasuk Kelantan, Terengganu dan Kedah yang dimenangi PN pada PRU 14 tahun 2018. Yang pasti sebelum akhir bulan ini, 6 negeri yang terbubar secara otomatik walaupun sudah ada yang mengumumkan pembubaran DUN pada 22, 23 dan 27 Jun ini. Di peringkat Kerajaan Persekutuan, PH sudah menang selesai dan dengan lebih 2/3 majoriti apabila gabungan 19 parti berjaya membentuk kerajaan perpaduan pada 24 November tahun lalu. Tinggal lagi sejauh mana Perikatan Nasional yang dibarisi Parti PAS, Bersatu dan Gerakan dapat menafikan kemenangan PH itu di peringkat negeri. Di Semenanjung, ada sebanyak 11 negeri yang terlibat dalam pilihan raya. Setakat ini, 5 negeri sudah selesai. Tinggal lagi 6 negeri yang bakal menentukan nasib Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jika Perikatan Nasional berjaya kekalkan 3 negeri yang dimenanginya pada PRU 14 yang lalu, dalam PRN 15 Ogos ini, parti itu kekal sebagai pembangkang sehingga tempoh akhir PRU 15 pada 2027. Tetapi jika Perikatan Nasional berjaya merampas 2 atau 3 lagi negeri pada Ogos ini, tidak mustahil ianya akan menggugat pentadbiran Pakatan Harapan di peringkat pusat. Ia umpama seorang bapa mempunyai 11 anak, dengan 6 daripadanya anak tiri berlainan ibu lain. Sudah tentu kacau bilau keharmonian rumah tangganya. Sedangkan sesebuah kerajaan atau sesebuah keluarga memerlukan keharmonian, kesejahteraan hidup agar mudah ketua keluarga membina kehidupan yang baik, aman dan sentosa. Situasi ini yang mendebarkan sesetengah pemerhati politik. Ada yang meramalkan jika ia berlaku saling tidak tumpah suasana politik sama seperti sepanjang tempoh PRU 14 yang menyaksikan 3 kali pertukaran kerajaan dan pentadbiran atau pentadbiran. Mereka mengharapkan perkara itu tidak berulang lagi pada PRU 15, tetapi nampaknya ia semakin rumit
kerana bila-bila masa akan berlaku lagi kerajaan tebuk atap. Walaupun perlembagaan negara sudah memasukkan Akta Anti Lompat Parti yang melarang individu dalam kerajaan atau kalangan ahli parlimen atau adun lompat parti, tetapi setiap pemimpin politik mempunyai kelicikan tersendiri. Mereka tahu tidak boleh lompat. Mereka guna kaedah lain, kaedah yang membolehkan kerajaan bertukar tangan. Pada orang politik, mereka tidak fikir perbuatan itu akan menyusahkan rakyat, boleh menyebabkan ekonomi negara dan pentadbiran terganggu. Tetapi demi kepuasan diri, apa mereka peduli? Kalau mereka seorang yang peduli dengan permasalahan itu, maka tidak berlakulah langkah Sheraton pada Februari 2020. Langkah Sheraton bermula apabila 11 ahli parlimen daripada PKR mengumumkan keluar parti dan beberapa ahli parlimen daripada Bersatu keluar dari gabungan Pakatan Harapan. Mana mereka nak ambil iktibar dari pengalaman itu? Yang penting, mereka dapat kuasa memerintah. Masalah rakyat selesaikan kemudian. Dipetik daripada Malaysia Gazette. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Adakah anda juga bersetuju dengan ulasan dan juga komen netizen bahawa kerajaan akan tumbang pada September ini? Saya tetap dengan pendirian saya bahawa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim tidak akan tumbang pada bulan September ini. Bahkan akan menjadi lebih kukuh dan akan menjadi lebih kuat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jaga. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu isu yang hangat diperdebatkan pada malam ini di media sosial ialah apabila ada yang menulis kerajaan akan tumbang pada bulan Ogos ini. Ada mengatakan bahawa kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim akan tumbang pada bulan Ogos ini. Wow. Apabila isu ini timbul dan isu ini menjadi perdebatan dalam media sosial, ramai yang mula menjangkakan dan menulis pelbagai ramalan. Tapi kalau anda bertanya kepada saya, adakah saya akan juga meramalkan bahawa kerajaan perpaduan akan tumbang pada bulan Ogos ini? Saya berani mau mengatakan bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim adalah kerajaan yang masih utuh. Ada beberapa alasan yang mungkin akan menyebabkan kerajaan Anwar Ibrahim tidak akan tumbang menjelang Ogos ini. Pertama, pilihan raya yang akan diadakan tidak lama lagi ini hanya melibatkan kerajaan negeri. Ianya tidak ada kaitan langsung dengan kerajaan persekutuan. Walaupun ada penganalisis politik yang mengatakan bahawa mungkin akan ada perbincangan ataupun rundingan antara parti-parti dalam negeri untuk membentuk kerajaan negeri yang mungkin akan mempengaruhi keputusan di persekutuan, kata mereka. Namun demikian, harus anda ingat, yang terlibat dalam pilihan raya ini adalah hanya tanah Melayu ataupun Malaya. Tidak terlibat ialah Sabah dan Sarawak. Dan anda harus ingat, Anwar memiliki sokongan paling besar ialah daripada Sabah dan juga Sarawak. Selagi dua buah negeri ini tidak menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim akan kekal menjadi Perdana Menteri sehingga penggal ini selesai. Oleh sebab itulah apabila ada penganalisis politik mengatakan bahawa ada mungkin kerajaan Anwar Ibrahim akan tumbang pada bulan Ogos selepas PRN kerana menurut mereka akan ada kekalahan di negeri seperti Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan dan juga di Terengganu. Mereka kata mungkin akan ada buat U-turn dan mereka tidak berselindung. Mungkinkah UMNO atau Barisan Nasional akan membuat U-turn, kata mereka. Walau macam manapun UMNO atau BN buat U-turn kerana mereka memberikan alasan tentang Najib yang tidak dibebaskan dengan segera dan sebagainya, saya melihat tidak ada sebab untuk kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini akan tumbang kerana Anwar Ibrahim telah berjaya menambat hati kerajaan Sabah dan juga Sarawak. Kerana kita tahu
Pimpinan Anwar Ibrahim lah yang paling serius di dalam membincangkan dan menunaikan ME 63. Baru 7 bulan Anwar Ibrahim bersama dengan kerajaan pimpinannya ini telah beberapa perbincangan rundingan tentang ME 63 telah pun ditunaikan oleh Anwar Ibrahim, yang mana berpuluh tahun sebelum ini kerajaan pimpinan sebelum ini tak pernah ambil keputusan. Anwar Ibrahim hanya 7 bulan telah menyelesaikannya. Jadi saya fikir ini telah menambat hati orang yang ada di Sarawak dan juga di Sabah. Namun persoalan besar lagi ialah, adakah kerajaan akan tumbang? Mungkinkah kerajaan akan bertukar lagi selepas PRN? Saudara-saudara sekalian, pilihan raya negeri PRN ke-15, 6 negeri yang masih berbaki selepas PRU 15 November tahun lalu bukan rahsia lagi. Umum sudah tahu. Jadi saudara-saudara sekalian, saya fikir selain daripada alasan sebentar tadi ialah Anwar Ibrahim tidak akan juga tumbang. Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim tidak akan tumbang pada dalam kerajaan ini kerana Anwar Ibrahim memiliki sokongan di Dewan Rakyat sebanyak 2/3. Apabila sokongan 2/3 ini dicapai, hampir mustahil untuk ditumbangkan melalui langkah Sheraton atau juga dikenali sebagai langkah Saiton 2.0. Tidak mungkin Anwar Ibrahim akan dapat ditumbangkan kecuali tidak ada akta anti lompat parti seperti sebelum ini. Tapi oleh kerana kerajaan yang ada sekarang ini telah pun melaksanakan, mewartakan akta undang-undang anti lompat parti, maka dengan itu hampir mustahil untuk melakukan lagi langkah Sheraton 2.0 kerana natijahnya amat besar. Dan saya fikir kalau tidak ada rang undang-undang anti lompat parti itu dikuatkuasakan, hari ini sudah kita akan melihat berpuluh-puluh katak sudah mula melompat. Berpuluh-puluh katak politik yang berhormat, yang tidak mempunyai maruah telah pun berlompat parti. Tapi oleh kerana adanya rang undang-undang lompat parti, dan kita salut kepada ahli politik kita kerana telah meluluskan penyelesaian kepada kemelut politik Malaysia ini, terutamanya rang undang-undang lompat parti ini, maka tidak ada lagi yang berani cuba-cuba untuk mengadu nasib untuk lompat parti. Karena mereka tahu kalau mereka lompat parti, mereka terpaksa letak jawatan, digugurkan jawatan sebagai ahli parlimen dan akan diadakan pilihan raya semula. Dan pastinya itu akan memberikan masalah besar kepada mereka, meskipun mereka mungkin memikirkan ada peluang menang kalau mengikut sesuatu parti. Saya cakap rang undang-undang parti, lompat parti ini bukan hanya merujuk kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, tetapi juga kepada pembangkang. Manalah kita tahu kan, ada daripada pembangkang yang pindah kepada Anwar Ibrahim ataupun kerajaan perpaduan. Siapa yang tahu kan? Politik ini macam-macam. Politik ini amat dinamik kata mereka. Politik ini politik yang luar biasa. Yang kemarin lain, hari ini lain. Esok lain, besok lagi lain. Kemarin gaduh-gaduh, sekarang minum kopi bersama-sama. Itulah politik yang ada di Malaysia, amat dinamik dan progresif. Jadi itu sebab saya kata, rang undang-undang anti lompat parti telah pun menyelamatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi jangan silap, ia juga bukan sekadar menyelamatkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, tetapi juga telah menyelamatkan blok pembangkang. Kerana anda mungkin tak dapat tahu, kita mungkin tak dapat jangka bahawa sebenarnya ada dalam kalangan parti pembangkang yang mungkin secara diam-diam sudah mula fikir-fikir untuk mencari jalan bagaimana untuk menyertai kerajaan perpaduan. Mungkin kita tak tahu. Sama juga dengan kerajaan. Mungkin ada yang nak pindah pembangkang, tapi pun kita tak tahu. Tapi persoalannya mana lebih ramai, daripada pembangkang pindah kerajaan atau kerajaan pindah pembangkang, kita pun tak tahu. Tapi yang pentingnya saudara-saudara sekalian, saya yakin seperti penganalisis politik yang lain, mereka juga meyakini bahawa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim tidak akan tumbang selepas PRN ini.
Walaupun ada yang mengatakan bulan Ogos akan tumbang, Hadi Awang meramalkan akan tumbang pada bila-bila waktu, dan seorang lagi pemimpin PAS juga mengatakan bahwa kerajaan Anwar Ibrahim mungkin akan digantikan selepas PRN. Saya tidak percaya dengan itu. Dan mungkinkah kerajaan ataupun pembangkang lah yang akan dibelasah pada kali ini? Kita tak tahu. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.